لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نحن من نعرف ونعرف ونعمل ملائكة المقربين وخرجنا من ظلمات المحمد رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بالدارين. Dan yaitu sifat yang dengan dia berkata-kata Allah Ta'ala dan bertuturnya akan perkataan yang menunjuk atas perkara yang wajib, artinya yang boleh mengerti, yang mendengarnya akan perkara yang wajib dan perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Maka bukanlah sifat kalamnya itu diri berkata-kata dan bertitahnya, yang ialah hadas yang daripada amrun i'tibari. Tak ada yang sana masuk. Tegaskan. Dan yaitu kalam. Dan yaitu kalam yang sifat perkata. Sifat kalam itu sifat yang dengan dia ini suatu sifat, suatu jenis sifat. Sifat yakni suatu jenis sifat yang dengan dia dengan sifat yang dengan dia dengan sifat-sifat perkata inilah berkata-kata Allah. Berkata-kata Allah. Kalau nak salin bahasa kepada nak tukar jadi kata bercakap-cakap pun bolehlah. Berkata-kata Allah dan bertuturnya Allah. Dengan ada sifat kalam nilah. Dengan ada sifat kalam nilah. Dengan sifat kalam nilah Allah berkata-kata dan bertuturnya Allah. Memanglah. Begitulah. Sebab kalau tidak ada sifat kalam, kalau tidak ada sifat perkata, macam mana dia nak berkata-kata, macam mana dia nak bertutur-tutur. Maka mestilah apabila katanya Allah Ta'ala berkata-kata, mesti kena ada sifat perkata. Macam kita katanya, Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala melihat. Maka sebut kata Allah Ta'ala mendengar, mestilah kena ada sifat sama'. Apabila kata Allah Ta'ala mendengar, melihat, mestilah kena ada sifat melihat. Kalau tidak, macam mana dia nak dengar? Kalau tidak nak mendengarkan apa-apa, kalau tidak ada sifat sama', sifat pendengar, macam mana dia nak nampakkan benda-benda kalau tidak ada sifat sifat basar. Maka demikianlah sifat kalam pun demikianlah. Kalau tidak ada sifat kalam, macam mana dia nak berkata-kata? Kalau tidak ada tu, macam mana dia nak berkata-kata, nak bercakap, nak bertutur? Tak boleh lah. Begitu. Sebab tu dia katanya, sifat yang dengan dia, dengan sifat ini, berkata-kata Allah dan bertuturnya Allah. Cumanya kita jangan faham yang itu kita lah. Jangan ukur sama dengan kita lah. Kita apabila berkata ni bergerak mulut.
bergerak lidah, bergerak bibir mulutnya. Kita bukan, Allah Ta'ala bukan begitulah, sebab kita bercakap guna anak lidah, guna makhraj mulut kita. Tapi Allah bukan ada mulut, ada lidah, ada anak lidah, ada gusi, ada gigi ke apa semua, bukan dia begitu. Tapi tapi kita panggil dia tu berkata. Kita pun berkata juga. Nak cakap dengan siapa-siapa, ada nak menyampaikan apa-apa perkara yang ada cadangan dalam hati kita kepada siapa pun, kita panggil berkata, bercakap juga. Maka Allah apabila dia nak menyampaikan suatu perkara kepada kita, kepada yang lain, maka tak dapat tidak dia kena berkata. Mestilah berkata untuk nak menyampaikan apa yang dia nak menyampaikan. Begitu. Tapi kita ni apabila sebut kata kita ni berkata, bercakap, maka bergeraklah mulut kita, bibir mulut kita bergerak, lidah kita bergerak, keluarkan makhraj, keluarkan angin yang ada dalam sebelah dalam tu keluar kepada mulut. Ini cara kita bertutur, bercakap cara kita. Kita makhluknya begini, nak panggil bersuara. Allah Ta'ala berkata juga, tapi mustahil nak sama dengan kita lah. Sebab cara kita ni begini. Tapi Allah bukan bercakap dengan mulut. Kita bercakap dengan mulut. Tetapi yang nak cerita di sini, Allah ada berkata, ada bercakap. Tapi cara bercakap tu memanglah kita cara lain, dia cara lain. Dia maha suci daripada ada mulut, ada lidah, ada apa. Begitulah. Tapi panggil kata berkata. Macam kita melihatlah. Kita melihat kena guna mata. Allah Ta'ala melihat ke tidak? Melihat tapi bukan guna mata. Sama-sama ada sifat pelihat. Begitu. Tapi pelihat dia lain, pelihat kita lain. Pelihat kita yang ada di mata. Pelihat dia bukan ada di mata sebab mustahil nak ada mata. Kita nak tengok, kita kena buka mata. Allah tak ada mata, mustahil. Bukan kata tengok tu buka mata. Apabila tak nak tengok dia pejam, itu kita bukan Allah. Begitulah. Kemudian katanya yang dengan dia berkata-kata Allah dan bertutur. Bertutur, berkata, bercakap satu makna. Berkata akan perkataan. Berkata akan perkataan. Kalau kata bertutur akan tuturan. Kalau kata bercakap akan cakapan. Begitu. Apabila ada, tengok dulu di kita dulu, apabila kita bercakap dengan suatu cakapan. Apabila kita bercakap dengan dengan mana-mana cakapan. Mana-mana cakapan yang keluar daripada mulut kitanya masuk ke dalam telinga orang yang mendengar. Tentu orang yang mendengar tu dia faham perkataan kita. Dia faham akan perkataan kita. Tapi ada juga kita bercakap tapi orang tak faham. Ada juga. Tapi ghalibnya kita bercakap orang faham. Sebab apa orang yang mendengar tu faham cakapan kita? Sebab cakapan kita ada dilalah. Sebab cakapan kita ada dilalah, ada menunjuk. Ada menunjuk, apa makna ada menunjuk? Ada dilalah, mana ada memberi faham. Di dalam cakapan tu ada memberi faham kepada perkara yang dimaksud. Tengok, kalau kita nak jemput orang makan masalah. Kalau kita nak jemput siapa-siapa datang makan bersama dengan kita. Kita bercakap. Apabila kita bercakap, cakap dengan suatu cakapan.
Yang mana cakapan tu beri faham kepada orang dengar, katanya kita jemput dia makan bersama dengan kita. Maka memberi faham tu dia katanya yang menunjuk. Yang menunjuk tu bahasa Arabnya dilalah. Dalun yang menunjuk. Dia kita nak bagi faham yang dia kata akan perkataan yang menunjuk atas yang menunjuk. Nak bagi jelas makna yang menunjuk tu dulu. Menunjuk tu masalahnya dia guna dengan bahasa Arab. Kita nak bahas tentang lurah dia dulu supaya jelas maksudnya. Menunjuk di sini bukan tunjuk dengan tangan gitu, bukan tunjuk dengan tangan gitu. Itu isyarat. Bukan tunjuk dengan jari, itu isyarat. Bukan. Bahkan menunjuk sini mana dilalah. Mana memberi faham. Begitu. Itu dia takut nak keliru dengan bahasa Melayu. Menunjuk tu tunjuk dengan tangan, dengan jari. Itu isyarat dia panggil. Tapi dia berlebih kurang. Jadi mana menunjuk di sini, dia apa benda. Tengok kita katanya apabila kita belajar dalam sifat 20. Wujud, kidam, baka. Orang tanya, mana dalil? Mana dalil? Dalil tu ambil pada dilalah tu lah. Istiqaq daripada dilalah tu lah. Kalau orang belajar ilmu saraf, maknanya dia boleh bertasrif. Dalla yadullu dilalatan. Apa tu? Fahuwa dalun artinya dalilun. Begitu. Dalla tu mana menunjuk. Maknanya memberi faham, mengerti dia kata. Geti tu memberi faham tu lah. Maka tengok dilalah ni dia ada banyak perkara yang ada dilalah. Tengok langit bumi ini, dunia ini, alam ini ada menunjuk. Sebab tu dia jadi dalil. Ada menunjuk di atas apa? Menunjuk di atas ada Allah, menunjuk di atas kuasa Allah dan lain-lain lagi. Sebab tu tanyanya, mana dalil? Apa mana dalil? Mana yang menunjuk kata ada Allah? Apa benda yang menunjuk kata ada Allah? Jawabnya makhluk ini. Makhluk ini menunjuk di atas ada Allah. Tu bukan isyarat, menunjuk. Mana memberi faham kepada kita, mengerti kepada kita kata Tuhan tu ada, Tuhan tu kuasa. Tapi tunjukkan dia tu kena fikir dengan akal. Sebab alam ini benda baru. Artinya alam ini benda mungkin. Begitu. Maka sebab itulah dikatakan alam ini dalil. Sebab alam ini yang menunjuk di atas ada Allah. Tapi dia menunjuk dengan secara fikiran akal. Dengan secara akal. Begitu juga dia panggil menunjuk juga. Apabila kita dengar suatu suara masalah. Seperti kita katanya kita masuk ke hutan masalah. Harimau tu kita tak nampak. Harimau tu kita tak nampak. Tetapi kita ada dengar suara. Suara melaun oleh harimau. Maka apabila kita dengar suara melaun oleh harimau tu, kita faham kata ada harimau kat sana. Dalam hutan ini ada harimau. Nampak ke tidak? Tak nampak. Tapi tahu ke tidak kata ada? Tahu kata ada. Nampak ke tidak badan harimau tu? Tak nampak. Tapi tahu tak? Tahu. Tahu daripada nampak ke? Bukan. Tahu daripada suara. Sebab suara tu menunjuk di atas ada tuan suara. Begitu. Dan begitu juga kalau orang masuk tu tengok tapak dia. Tengok bekas tapak kaki harimau. Tengok dalam hutan ni ada harimau. Tahu di mana kau? Kau nampak ke? Tak nampak. Tapi tengok nampak, kita nampak apa? Telapak kaki dia. Bekas dia pijak dengan kaki dia kat tanah. Maka tapak kaki itu menunjuk, itu menunjuk. Dilalah. Menunjuk di atas ada harimau. Itu dia panggil itu dal. Benda yang menunjuk. Jadi mana tapak kaki itu dalil.
Bekas telapak kaki, bekas dia pijak dengan kaki itu jadi dalil, jadi yang menunjuk, yang memberi reti, yang memberi faham kepada kita, katanya di sini, kawasan di sini ada harimau. Itu kita reti itu dengan secara kita, apa dia? Fikir dengan akal. Itu panggil dilalah akliyah. Apabila kita lalu dengan kereta kita kat suatu tempat, kita tengok ada asap naik ke atas. Ada asap tu hanyut naik ke atas. Kita tengok asap, tapi asap tu menunjuk kepada kita, kata di sana ada kebakaran. Ada kebakaran api di sana. Kalau tidak, tak naik asap. Maka asap tu menunjuk kepada kita di atas ada api. Itu dilalah akliyah juga. Kemudian, begitu juga seorang itu dia batuk. Seorang itu dia menguap. Maka menguap tu menunjuk di atas kita, dia beri faham kepada kita, kata dia ni dah mengantuk. Begitulah. Adapun bukan menguap tu dia bercakap. Dia menguap cara dia, kita tengok, kau dah mengantuk, tidur dah. Begitulah. Jadi itu dia panggil dilalah tabi'iyah, mengikut tabiat. Tabiat orang kitanya, apa dia? Kalau mengantuk, dia menguap. Kalau ada masalah dalam leher dia, kat dada dia, dia batuk. Kalau tengok muka jadi kuning tu, mana dia takut. Tabiat. Kalau dia malu, dia merah muka. Kita tengok, dijemputkan tuan, beri ucapan, merah muka dia. Dia tak suka bercakap depan orang. Apabila orang jemput, minta silakan tuan, beri ucapan di depan jemaah, merah muka dia. Kalau tidak pun, apa dia? Kuning muka dia. Pucat. Itu apa dia? Takut. Tak berani nak bercakap. Begitulah. Itu dia panggil dilalah itu tabi'iyah. Kemudian, jenis cakapan ni dilalah juga. Dia ada beri faham. Kita dengar suatu cakapan. Suatu cakapan tu memberi faham kepada kita apa yang dimaksud oleh orang yang bercakap. Tengok. Dia kalau kita dengan anak kita tu, macam mana kita faham kata dia lapar. Dia katanya, mak nak nasi. Kita faham katanya, jadi perkataannya mak nak nasi. Nak makan nasi. Maka perkataan tu memberi faham kepada kita, kata dia ni nak makan nasi. Kita faham gitu. Itu perkataan tu menunjuk. Dan juganya kita faham dengan secara mafhumnya, dia lapar. Jadi apabila dia katanya, mak, saya nak makan nasi. Dua benda kita boleh faham. Satunya kita faham kata sekarang dia kandak, dia nak makan nasi. Kandak dianya ialah nak makan nasi. Dan kita faham sekali lagi pula, satu lagi bunda pulanya, dengan secara lazim dia, apa dia? Dia lapar sekarang. Tapi dia cakap ke tidak kata dia lapar, dia tak cakap. Tapi kita boleh faham juga. Itu maknanya cakapan dia, mak saya nak makan nasi, ada menunjuk di atas katanya, itu kehendak dia ialah perlu kepada nasi sekarang. Dan kita boleh faham kata dia tu dalam kelaparan. Walaupun dia tak cakap kata dia lapar, tapi dilalah cakapannya begitu. Tapi cumanya kita faham kata dia nak makan nasi tu dengan apabila kita dengar cakapan dia tu, kita dengar katanya dia nak makan nasi, kita faham begitu, kita reti begitu, itu panggil dengan secara bentuk cakapan dia. Dan kita faham kata dia lapar, kita faham dengan secara lazim dia. Lazim pada nak nasi tu lapar lah. Begitulah. Jadi perkataan mana-mana sekalipun dia ada menunjuk. Tapi perkataan itu syarat nak menunjuk tu perkataan yang mengandungi makna. Ada menunjuklah. Begitulah. Maka pulanya perkataan yang kita bercakap hari-harinya, yang kita bercakapnya, dia tak lepas daripada masuk dalam bahagian wajib pada akal
dan harus pada akal dan mustahil pada akal. Benda yang kita bercakap. Benda yang kita bercakap nah, tak biasanya dia tak lepas daripada masuk dalam 3 bahagian ni. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Sebab kalau kita cerita, pagi tadi saya dah makan, makan tu apa benda? Benda wajib ke, benda harus ke, benda mustahil? Benda harus. Tu mana bercakap dengan benda harus. Begitu. Kalau katanya Tuhan ada, kita cakap dengan apa tu? Benda apa kita bercakap? Perkara apa? Perkara wajib. Ada Tuhan tu wajib. Kita katanya tak boleh jadi ada anak Allah. Itu kita bercakap dengan benda mustahil. Tengok. Lepas tu pulaknya wajib pada adat, wajib pada akal, wajib pada itu adalah ada akal pada itu. Sebab tu kita bercakap. Saya mandi tadi, basah badan. Saya mandi tadi, basah badan. Itu apa dia? Mandi itu kalau nak kira tu hukum akal. Hukum akalnya ialah harus. Basah tu pun harus. Kalau mengikut pada adat, wajib pada adat. Sebab mandi mustahil tak basah kalau pada adat. Begitulah. Jadi benda tu ia tak lepas pada 3 perkara tu lah kita bercakapnya. Maka cakapan Allah Ta'ala cuba tengok kalau kita baca dalam Quran tu. Sebab Quran tu ialah kalamullah. Semua daripada Quran tu dia tak lepas pada 3 perkara tu. Ada kalanya benda wajib disebut dalam Quran. Ada kalanya benda harus. Pada akal disebut dalam Quran. Ada kalanya benda mustahil disebut pada akal. Tengok. Dia kata lau kana fihi ma alihatun, jikalau ada pada langit bumi ni beberapa tuhan. Ada beberapa tuhan pada langit bumi. Benda apa? Benda mustahil. Itu dia bercakap fasa benda mustahil. La ilaha illallah wahdah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia baca ayat kursi kan? Dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu apa dia? Wajib. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apa dia? Wajib. Sebab wajib bagi Allah Ta'ala tu apa? Bersifat dengan kepujian. Kemudian Alhamdulillah apa pula? Rabbil alamin. Tuhan bagi sekalian alam. Wajib ke harus? Wajib. Itu cakap dengan benda wajib. Jadi dia kata Rabbil alamin itu menunjuk di atas perkara wajib. Begitu. Jadi lepas tu benda harus banyak sangatlah. Ada cerita pasal Nabi Nuh, pasal Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, apa benda harus berlaku semuanya. Maka dia katanya walahum azabun alim. Azabkan orang yang kafir. Azab tu benda apa? Benda harus. Zati dah kan? Kalau tidak pada janji, wajib. Aridi, itu. Sebab tu dia katanya, bertutur, berkata akan perkataan. Memanglah, bertutur, bercakap, cakap akan perkataan. Akan cakap apa lah? Kalau berkata, katakan perkataan. Kalau perkataan yang dikatakan tadi, yang menunjuk, tu menunjuk. Yang menunjuk atas perkara yang wajib. Tilik kepada makna dia. Kalau kita dengar dia bercakap katanya, apa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wajib. Gitu. Menunjuk atas perkara yang wajib. Apa dia makna itu menunjuk? Artinya arti menunjuk. Artinya arti menunjuk atas perkara yang wajib. Artinya maksud dengan katanya huraian lah ni. Apa makna kata menunjuk atas perkara yang wajib? Artinya arti menunjuk di atas perkara yang wajib yang boleh mengerti, memberi reti, memberi faham. Kataan ni boleh memberi reti yang mendengar akan orang akan yang mendengarnya dengan dengar perkataannya. Yang mendengar akan perkataan.
Memberi reti maknanya boleh memberi reti, boleh memberi faham akan yang mendengarnya dengan perkataan. Mengerti, memfaham akan perkara yang wajib. Sebab dia bercakap pasal benda wajib. Begitulah. Jadi kenapa dia kata boleh mengerti? Sebab kita ni apabila bercakap dengan apa-apa benda, boleh jadi orang nak faham, boleh jadi orang tak faham. Begitu. Tapi kalau dia faham kepada benda wajib sebab dia bercakap pasal benda wajib. Kalau dia katanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah masalan. Dia kata begitu. Maka itu kalau kita faham kata itu adalah wajib, tidak ada fungsi bagi dia tu. Keasaan dia tu adalah perkara yang wajib. Begitu. Dan perkara yang mustahil. Macam tadi. Maknanya perkataan tu ada kalanya menunjuk di atas perkara yang mustahil. Dan perkara yang harus, yakni perkataan yang dikata oleh Allah Ta'ala itu memberi faham menunjuk di atas perkara yang harus. Begitu. Jadi, jadi tak lepas daripada 3 perkara ni lah. Tapi apa yang masuk dalam benda wajib itu banyak lah. Benda harus tengok. Aqimus salat. Berdiri oleh kamu akan sembahyang. Kamu mesti sembahyang. Maka berdiri sembahyang tu masuk dalam bagai apa? Masuk dalam benda harus. Itu. Kutiba alaikumus siyam. Puasa. Puasa benda harus. Begitulah. Jadi tak lepas dengan secara luas-luasnya, ia tak lepas daripada dengan secara luasnya, mana cakapan Allah Ta'ala berkata dengan perkara menunjuk di atas ada kalanya wajib. Ada kalanya harus, ada kalanya mustahil. Perkataan yang dikatakan oleh Allah, itu ada kalanya menunjuk di atas memberi faham kepada perkara yang wajib. Ada kalanya memberi faham, memberi reti kepada perkara yang mustahil. Ada kalanya memberi faham, memberi reti kepada perkara yang harus. Gitu. Dengan secara umumnya. Kemudian katanya, bukanlah sifat kalam itu, ini nak hurai yang tadi pula. Yang tadi pula yang kata bukan huruf, bukan suara, bukan apa tadi ni. Maka di sini dia kata bukanlah sifat kalamnya itu diri berkata-kata dan bertitah. Mana sama tu? Maka bukanlah sifat kalamnya itu diri berkata-kata dan bertitah, berkata, bertutur, bercakap. Bukan itu. Memang kita pun demikian juga. Sifat berkata dengan bercakap, dengan berkata tu lain. Kan? Sifat berkata yang kalau tidak ada sifat berkata tu maknanya bisu. Kalau tidak berkata kita katanya diam. Sama ke? Atau sifat kalam lawan dia apa? Bisu, kelu, begitu. Berkata lawannya diam. Kalau orang tanya tak jawab, diam je. Jawab tu perkataan, tapi dia panggil macam-macam. Perkataan kalau bentuk begini dia panggil jawab. Perkataan begitu kalau nak tahu tu, dia bercakap tujuan dia nak tahu. Kita panggil tanya. Soal. Kalau perkataan tu selepas pada orang tanya, kita bagi jelas kepada orang tanya, kita panggil apa? Jawab. Tapi perkataan tu pula tilik kepada memberi faham di atas katanya, apa dia? Arahkan, buat itu, buat ini. Kita panggil suruh, panggil amrun. Perkataan itu kalau beri faham di atas, tegah daripada itu, tegah daripada ini. Halang daripada itu, halang daripada ini, kita panggil apa dia? Larang. Kalau perkataan itu menunjuk di atas, perkataan itu menunjuk di atas orang tu begitu, orang ni begini, itu apa dia? Bercerita. Begitulah dia panggil macam-macam. Jadi berkata kita panggil itu dengan secara luas, tapi dengan secara satu-satu tu dia panggil berkata, ada kala menyoal, berkata juga.
Menjawab itu berkata juga. Apa lagi? Berkata, menyuruh. Kau berdiri. Berkata ke tidak? Berkata. Panggil menyuruh. Kau jangan berdiri. Berkata ke tidak? Berkata. Tapi panggil melarang. Gitu. Maka bukanlah sifat kalamnya itu diri berkata-kata dan bertitah. Bukan. Benda lain-lain. Sebab kalam tu, sifat kalam, sifat perkata lawan bisu. Berkata lawannya diam. Bukan benda yang sama lah. Itu mana kata, maka bukanlah kalamnya itu diri berkata-kata dan bertitah. Maksudnya, sifat kalam lain daripada berkata. Gitu. Sifat perkata tu lain daripada berkata-kata. Berkata tu lain daripada sifat perkata. Lain-lain. Perkara lain-lain. Tapi, sungguh pun kata lain, tapi nak berkata tu syarat kena ada sifat perkata. Tapi benda lain kan. Tengok tadi tu sifat Imam Haraman dia kata macam mana. Kaunuhu qadiran dengan kudrat benda sama ke? Benda lain-lain kan. Tapi kaunuhu qadiran kalau tak ada kudrat tak boleh kata sungguh kaunuhu qadiran. Begitu. Tengok orang bisu nak kata sungguh keadaannya berkata-kata tak boleh. Begitulah. Tengok. Sekali lagi, bukanlah sifat kalam itu diri berkata-kata, berkata-kata, bertitah, bertitah tu berkatalah. Berkata dan bertitah ini masuk dalam bagaimana? Maujud ma'dum amrun i'tibari. Masuk dalam mana? Maujud ma'dum amrun i'tibari. Masuk dalam mana? Berkata ni. Adapun sifat perkata tu masuk benda maujud. Kan? Sifat perkata tu masuk dalam bahagian benda maujud, benda wujudi. Berkata ni masuk dalam bahagian mana? Maujud ke, ma'dum ke, amrun i'tibari. Kalau zat Allah, benda maujud. Sifat perkata, sifat kalam, benda maujud. Berkata ni masuk dalam mana? Yang ialah hadas. Yang ialah hadas. Yang ialah hadas. Dia panggil hadas. Mengikut istilah nahu. Mengikut istilah ilmu nahu, dia panggil hadas. Maknanya berdiri, duduk, makan, tidur, bercakap, melihat, mendengar, membasuh, apa semua tu dia panggil hadas ke semua. Dia panggil hadas. Maka hadas ni daripada yang ialah setengah daripada yang ialah setengah daripada umur i'tibariyah. Hadas tu setengah daripada umur i'tibariyah. Sama berjalan, makan, tidur, menulis, hadas kita panggil. Berjalan, duduk, tidur, menulis, mendengar, melihat, apa dia lagi? Memakan, makan, minum, apa dia banyak lagi? Bermain, maka ialah hadas kesemuanya. Jenis perbuatan itulah dikatakan hadas. Maka berkata ni perbuatan kan? Berkata ni perbuatan, dia panggil hadas. Maka hadas ini setengah daripada benda i'tibariyah. Setengah daripada perkara i'tibari. Kalau begitu maknanya berkata itu ialah amrun i'tibariyah. Tapi dia begini. Dia amrun i'tibari itu ada kalanya bukan hadas. Dia amrun i'tibari. Tengok. Batu, apa sifat batu? Berat, keras. Maka berat, keras itu perbuatan ke? Bukan. Tapi amrun i'tibari. Batu, apa lagi? Dicermin, bersinar. Kita tanya, licin, apa dia lagi? Kalau air, lembut, cair pada air, itu apa dia? Hadas ke tidak? Bukan. Tapi amrun i'tibari. Tetapi kalau berjalan, makan, minum, tidur,
amrun i'tibari, hadas juga. Tapi maknanya makan, minum, tidur, bercakap, berkata, melihat, mendengar, itu hadas. Hadas pun setengah daripada amrun i'tibari. Kita panggil perbuatan tu lah. Tapi kalau katanya cair, lembut, apa dia, keras, panjang, pendek, bulat, nipis, empat persegi, itu bukan hadas. Tapi amrun i'tibari juga. Sebab tu dia kata hadas ni setengah daripada amrun i'tibari. Begitu. Jadi berkata ini macam berjalan lah. Berjalan setengah ialah hadas. Hadas tu setengah daripada amrun i'tibari. Maknanya berjalan tu ialah amrun i'tibari lah. Apa begitu? Jadi amrun i'tibari itu tak mesti hadas. Begitu. Sebab kalau kita katanya kalau kayu batu tu keras. Nah. Kalau air tu lembut. Begitu tak? Kalau nasi tu lembut. Sebab tu kita mamuh tu mudah hancur, senang hancur. Kalau kayu, kalau besi itu keras. Nasi itu lembut. Maka lembut keras itu apa dia? Amrun i'tibari, tetapi bukan hadas. Kalau bergerak dan diam, itu hadas. Itu hadas. Sebab perbuatan kan. Diam, perbuatan. Bergerak, perbuatan. Itu hadas. Hadas pun, semua hadas amrun i'tibari. Begitu. Sebab tu dia tu berkata ni ialah hadas. Mana setengah daripada hadas. Hadas tu ialah amrun i'tibari. Setengah daripada amrun i'tibari. Sebab amrun i'tibari tak mesti hadas. Sebab apa tadi tu? Keras, lembut. Bukan hadas. Tapi amrun i'tibari juga. Sebab tu kata amrun i'tibari tak mesti hadas. Jadi hadas tu mesti dah amrun i'tibari. Begitu. Maka kenapa dia kata begitu? Apa dia katanya? Maka bukanlah sifat kalamnya. Sifat kalam benda apa? Benda wujudi. Diri perkataan dan titah. Diri berkata dan bertitah. Yang ialah hadas yang ialah hadas daripada umur i'tibariyah. Jadi sebab tu kata bukan tu, sebab sifat kalam tu, sifat perkata itu benda wujudi. Berkata itu benda amrun i'tibari. Nak jadi sama kedua tu? Tak. Tentu bukan. Kalaulah katanya kalam, sifat kalam tu benda wujudi. Berkata tu benda wujudi. Tu boleh jadilah kita nak kata benda yang sama. Itu pun tak mesti lagi. Tengok kita katanya sama-sama benda wujudi. Tapi bukan mesti satu benda lagi. Tengok zat dengan sifat. Zat Allah dan sifat kalam. Zat Allah benda wujudi ke tidak? Benda wujudi. Sifat kalam Allah benda apa? Benda wujudi juga. Tapi zat Allah dengan sifat kalamnya satu benda ke? Bukan benda sama lagi. Itu dah sama-sama wujudi. Zat Allah benda wujudi, sifat kalam benda wujudi. Satu benda kedua tu? Bukan. Zat lah. Sifat lah. Bukan satu benda kan? Apakah lagi berlainan? Sifat kalam benda wujudi, berkata itu benda amrun i'tibari. Nak jadi satu benda ke? Jauh. Zahir begitu. Itulah maksud dia katanya. Nak cerita begitulah. Nak cerita pasal apa? Boleh kata sifat kalam, sifat perkata ni bukan diri berkata. Lain-lain. Sebab apa? Sebab berlainan perkara. Perkara wujudi. Ini perkara amrun i'tibari. Begitu ya. Tengok. Sekali lagi kita ulang. Maka bukanlah sifat kalamnya itu diri berkata-kata dan bertitah. Kenapa boleh katanya bukan tu? Yang ialah, ni soalah kata sebab. Sebab apa boleh kata bukan? Bukan sifat kalam, bukan berkata bukan sifat kalam. Sebabnya, soalah kata sebabnya ialah hadas. Kerana si berkata ini ialah hadas yang ialah setengah daripada amrun i'tibari. Hadas tu setengah daripada amrun i'tibari. Macam mana nak jadi benda sama? Begitu. Tapi dia katanya seperti
barang yang memberi waham. Memberi waham. Waham tu mana salah faham. Bukan salah cakap. Memberi waham, ni memberi salah faham. Itu memberi waham, memberi salah faham. Bukan maksud salah cakap. Kita jangan kata begitu. Memberi waham maknanya apa dia? Memberi salah faham. Dia bukan salah cakap. Cakap tu betul. Tapi orang dengar tu boleh jadi nak salah faham. Begitu. Cakap tu betul. Tapi boleh jadi orang dengar tu nak salah faham. Dia nak maksud kat lain. Kita faham kat lain. Itu panggil waham, salah faham. Begitu. Dia tak sama tu. Salah cakap. Kalau kita nak makan. Kita bercakap, saya nak minum. Itu salah cakap. Itu panggil salah cakap. Kita lapar nak makan. Tapi bercakap, saya nak minum. Orang tak akadlah makanan, orang akad minuman. Sebab kita cakap nak minum. Tapi kita salah cakap. Kita nak cerita kata, apa dia? Nak makan. Tapi apabila keluar daripada mulut, keluarnya nak minum. Itu salah apa tu? Salah cakap. Tapi kalau salah faham, ada juga. Kita cakap tak salah. Tapi orang tu salah faham. Memberi salah faham. Kita tanya, ada nasi ke tidak kat rumah? Kita nak bagi faham dia ke apa dia? Nak pergi makan nasi kat rumah dia. Nak pergi makan nasi kat rumah dia. Kita nak bagi tahu begitu maksud kitanya. Kita tanya, ada nasi ke tidak kat rumah kau? Kita tanya begitu, kita nak bagi dia faham kata, kita nak pergi makan nasi kat rumah dia, bagi dia ajak kita makan nasi kat rumah dia. Tapi dia faham tak? Dia faham macam mana? Dia faham apa? Betul-betul tanya. Betul-betul nak tanya, nak tahu kata ada ke tidak. Dia jawab ada. Habis cerita. Dia jawab ada nasi kat rumah. Tu maknanya apa dia? Dia salah faham dengan kita. Kenapa salah faham? Sebab tak cakap betul-betul pun. Aku nak makan nasi kat rumah kau ni. Tu tak salah faham lah dia. Begitu. Itu memberi waham. Seperti barang yang memberi waham, memberi salah faham. Kan dia, kan barang oleh beberapa banyak ibarat bahasa Melayu. Oleh cakapan bahasa-bahasa Melayu. Jadi sebab kita katanya, setengah orang kita dia memang dia salah faham. Sebab dia tidak menghalusi itu katanya, berkata, perkata, dia tak jadi lain. Berkata sebab tu. Kalau tilik pada kitab Jawi dulu-dulu pun, macam kitab dulu belum pada kitab Bakurah ni, dia cakap gitu juga, berkata. Kalam dengan mana sifat kalam artinya berkata. Jadi berkata tu, kalau dia kata sifat kalam artinya berkata. Tapi maksud dia apa ni? Sifat perkata. Sifat. Bukan berkata mana bercakap tu bukan. Tapi dengan sebab dia terjemah macam mana? Yang ke-13, kalam artinya berkata. Kalau kita kira berkata ni hadas amrun i'tibari. Yang dia bilang yang ke-13 sifat kalam. Dia kena nak jadi belahan kena kata perkata. Sebab itulah pada end dia asingkan terjemah tu nak bezakan mana sifat nak terjemah kepada bahasa Melayu macam mana. Untuk nak beza. Sebab tu dia terjemah kalau kita belajar dari kitab Bakurah tu senanglah. Yang ke-13 kalam artinya perkata, tuju kepada sifat.
Tapi kalau kitab dulu yang ke-13 kalam artinya berkata. Tu salah faham. Takut berkata ialah bertitah bercakap tu. Itu bukan. Sebab tu dia kata seperti barang yang memberi waham, memberi salah fahamkan dia oleh beberapa banyak ibarat yang cakapan, bentuk cakapan bahasa Melayu. Begitu. Tapi tak apalah kalau kita belajar kitab lain pun dia katanya yang ke-13 sifat kalam artinya berkata. Kita tahu kata ini sifat. Maknanya sifat berkata. Tapi orang dulu dia cakap straight begitu lah. Kalau bercakap pun dia kata berkata. Yang lawan diam pun dia kata berkata. Yang lawan bisu pun dia kata berkata juga. Begitu. Tapi pada end dia, kalau lawan bisu dia kata perkata. Lawan diam dia kata berkata. Itu lain, senanglah sikit. Begitulah. Tengok. Hanya ia satu. Ini kembali pada asal. Jadi bukanlah sifat kalamnya itu diri berkata-kata dan bertitah kerana ia yang ialah hadas daripada amrun i'tibari. Hanya ia satu perkara yang sedia ada pada zat Allah Ta'ala. Hanya ia sifat kalam. Hanya ia siapa? Sifat kalam. Perkata. Satu perkara. Satu perkara. Dia kata. Satu perkara. Kalau salin jadi bahasa Arab, ma'nan. Kalau salin jadi bahasa Arab, ma'nan. Sifat kalam tu sifat ma'nan kan. Satu ma'nan jamu' ma'ani. Kalau mufrad satunya ma'nan. Kalau dua, ma'nayan. Kalau jamu' banyak, ma'ani. Gitu. Hanya ia sifat kalam tu satu perkara. Kalau bahasa Arab, apa dia kata? Ma'nan. Bukan amrun. Bukan syai'un. Dia kena kata apa? Ma'nan. Kalau bahasa Arab. Satu perkara yang sedia. Tidak ada permulaan. Tidak yang sedia. Apa makna yang sedia? Yang tidak ada permulaan bagi adanya. Yang sedia adanya. Ada dia tu ada sedia kala lagi. Sifat kalam tu lah. Ada sifat kalam tu ada sedia kala lagi. Bukan baru. Begitu. Yang sedia adanya. Ada kat mana? Ada kat mana? Pada zat Allah Ta'ala. Tu. Adanya pada zat Allah Ta'ala. Itulah katanya kaunuhu. Mengikut Imam Abu Hasan Ash'ari. Ada sifat itu pada zat Allah. Itu kita panggil apa? Ada sifat kalam pada zat itu kita panggil kaunuhu qadiran. Kalau mengikut Imam Ash'ari. Jadi kalam-kalam tu apa dia? Ialah satu perkara. Satu perkara, satu maknan. Satu perkara yang sedia adanya. Gitu tak? Qadim. Azali. Sedia adanya pada zat Allah. Tentang kata adanya pada zat Allah. Itulah keluar kata. Itulah makna kata kaunuhu mutakalliman. Sebab kaunu mutakalliman tu maksudnya ada sifat kalam pada zat Allah. Sama ke tidak di sini? Sama. Yang sedia adanya pada zat Allah. Itu makna kata kaunuhu mutakalliman. Sebab kaunuhu mutakalliman makna apa? Nak cerita kata ada sifat kalam pada zat Allah. Berdiri kalam pada zat Allah. Itu ada pada zat. Adanya pada zat Allah Ta'ala. Kemudian yang bertutur. Ini tepat berbeza. Tepat berbeza sifat kalam dengan sifat-sifat lain. Berbeza sifat kalam dengan sifat lain-lain. Sifat ma'ani yang lain. Sebab kalau sakat tu, sakat belum pada tu, sama semua. Kudrat, satu perkara yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala. Sama. Iradat pun, satu perkara yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala. Itu semua, super semua. Semuanya super. Berbeza di mana? Yang bertutur dan bertitah Allah Ta'ala dengan dia.
Beza di situ kan. Kalau cuba kita kata sifat kudrat, ni nak bagi biasa-biasakan. Kudrat tu apa dia? Yang ialah satu perkara yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala yang apa? Yang mengada oleh Allah Ta'ala dengan dia akan mumkinat. Kita kata begitu. Lepas tu, iradat pula. Iradat satu perkara yang sedia adanya pada zat Allah. Iradat apa takluk dia? Taksis. Yang menentu oleh Allah Ta'ala akan segala mungkinat dengan dia. Sini dia kata yang bertutur dan bertitah Allah dengan dia. Sifat ilmu pula. Sifat ilmu pula. Kita kata macam mana? Satu perkara yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala yang ilmu takluk pada inkishaf. Nyata. Yang nyata oleh ilmu dia takluk inkishaf, takluk dengan apa? Wajibat, mustahilat dan jaizat. Benda wajib, benda mustahil, benda harus. Yang nyatalah segala yang wajib, yang mustahil, yang harus dengan dia. Itu jadi ilmu. Gitu. Apa lagi? Apa lagi? Samuk pula. Samuk pula. Samuk satu perkara yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala yang melihat apa sini? Samuk. Yang mendengar oleh Allah Ta'ala, yang mendengar Allah Ta'ala dengan dia. Mendengar oleh Allah Ta'ala akan segala maujudat. Sebab sifat samuk apa dia? Dia takluk dengan benda maujudat. Yang mendengar oleh Allah Ta'ala akan segala maujudat dengan dia. Katalah yang akhir. Maka minta masa sikit lagi. Maka di situlah betul kata yang selepas tu dah situ jadi tempat takluknya. Kalau kudrat yang mengada tu takluk kudrat. Di sini yang bertutur tu takluk sifat kalam. Kalau apa dia? Kalau iradat takluk dia taksis menentu. Yang menentu oleh Allah, menentu tu takluk. Atau dikatakan juga samaratus sifah. Begitulah. Yang bertutur, begitulah. Apa tu kalau apa lagi? Kalau ilmu, yang nyata tu takluk bagi ilmu inkishaf. Sebab tu dia katanya ini nak cerita pasal nak panggil takluk tu dia dua perkara. Jadi sifat mesti ada pada zat. Sifat mesti ada pada zat. Sifat ma'ani mesti ada pada zat. Sebab tu supa. Semuanya supa ta'rif dia. Mulai daripada kudrat sampai kalam, ta'rif dia akan begitu ke semua. Perkara yang sedia adanya pada zat Allah. Sebab kalau tidak ada pada zat Allah, tak jadi sifat lah. Begitu. Tak jadi sifat lah. Sebab sifat-sifat ni mesti kena ada pada zat Allah. Cumanya ini sifat ma'ani, sifat yang wujudiyah. Sebab tu kata ada pada zat Allah. Kenapa kena kata ada pada zat Allah? Sebab dia sifat. Sifat yang wujudi. Tak boleh kata terasing daripada zat. Tak boleh kata terasing pada zat. Mesti kena kata ada dia pada zat. Sebab sifat ma'ani sifat yang ada. Maka sifat tak boleh lari daripada, tak boleh lepas daripada zat. Sebab tu kata sifat yang sedia adanya ada pada zat Allah Ta'ala. Kenapa kena kata ada pada zat Allah Ta'ala? Sebab sifat ni sifat yang ada. Boleh asing pada zat? Tak boleh. Mesti kena ada pada zat. Begitulah. Kemudian, dalam semua sifat ma'ani mesti ada pada zat kesemuanya. Sebab tu mana-mana ta'rif sifat ma'ani daripada kudrat sampai kalam, gitulah. Yang sedia, yang ada pada zat Allah Ta'ala, begitu kesemuanya. Tapi berbeza di mana? Berkata-kata, bertutur, tu takluk dia. Tu takluk tu satu benda lagi. Satu benda lain pula daripada nak cerita kata sifat ni mesti kena ada pada zat. Satu benda lagi kena ada pada dia. Untuk nak jadi kudrat, kena kata macam mana? Yang mengada dan meniada. Kena kata begitu, baru jadi kudrat kan. Nak jadi iradat, kena kata yang menentu.
Kalau tak menentu, bukan dia kudrat lah. Kalau nak menjadi ilmu, kena kata yang nyata. Begitu. Nak jadi sifat kalam, kena kata yang bertutur kalam, mengada kudrat. Bertutur, bercakap tu kalam. Tu takluk dia. Dia lah. Kalau mengada dan meniada, itu kudrat. Mengada dan meniada tu takluk bagi sifat kudrat. Kalau menentukan mentaksis, itu iradat. Kalau tak taksis, bukan dia iradat. Kalau kata yang nyata akan segala benda, nyata oleh segala benda wujud, benda wajib, benda mustahil, benda harus, itu ilmu. Begitu. Kalau mendengar akan perkara yang wujud, melihat, itu samuk basar. Begitu. Itu berbeza di belakang. Semuanya dikatakan takluk. Yang tepat jadi beza di mana? Sifat ma'ani semuanya sama, semua ada pada zat. Sifat ma'ani kesemuanya sama. Sama di mana? Ada pada zat. Walaupun hayat sekalipun. Tapi berbeza di mana? Berbeza di takluk dia. Kalau dia kata mengada, itu kudrat tu. Menentu, itu iradat tu. Itu. Berkata, itu kalam tu. Mendengar, itu samuk tu. Begitulah. Berbeza di mana? Berbeza di cara takluk. Kalau itu tak dapat tidak, kena ada takluk. Sifat-sifat yang lain pada hayat. Tetapi hayat dia tak bertakluk. Sebab tu dia katanya hayat ni sifat yang sedia ada pada zat Allah. Dia seolah-olah syarat. Seolah-olah syarat bagi nak ada sifat ma'ani yang lain daripada dia. Begitulah. Begitulah. Lebih kurangnya untuk kita benda tu kita dah selalu urai benda tu, cumanya nak bagi peringatan, nak bagi lacar kita dalam medan ini. Maka kita akan ulang balik sebab tu di tengah jalan kita insya-Allah minggu depan kita mulai pada kata hanya ia satu perkara yang sedia. Begitu insya-Allah kita sambung di situ minggu depan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوليك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما قصنا وما سمعنا فردد علينا وافتح عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين